Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita berjambah menjadi warisan. Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur, dan barat. Ku jejaki. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur, dan barat. Ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah membunuh senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Lagi maha siani, saya Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bahawa lahir daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa dalam dunia ini. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur, dan barat. Ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah membunuh senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan.
Aku bukanlah seorang pewira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang, walau dengan cara sendiri, demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak, negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik, dan salam Sabah maju jaya. Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, merangkap pengurusi pelaksana Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi bulan September. Yang berusaha Tuan Haji Abidin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha semua Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua Penolong Pengarah Peneraju Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang dihormati Tuan Haji Madaili Haji Basri, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pegawai-pegawai pendidikan daerah, Ketua-ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-ketua Penolong Pengarah, Tuan-tuan, puan-puan warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi bulan September 2021. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang majlis ucapkan, moga diiring restu ilahi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada kali ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Gani bin Senang, Ketua Penolong Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi zil izzatil wal jalal. Yansurul amilina wa ya'izus samidina as-sabirin. Bi ni'matil hurriyati wal istiqlal. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Dengan penuh khusyuk kami memohon limpahanmu dan naunganmu ke atas majlis Perhimpunan bulan September Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dengan keberkatan dan keredaanmu, ya Allah, sempena Hari Malaysia pada kali ini, kami mengangkat tangan demi memanjatkan rasa kesyukuran kami ke hadratmu atas nikmat kemerdekaan dan pembangunan yang Engkau kurniakan ke atas negara kami. Maka dengan rahmat dan kasih-Mu jua, ya Allah, limpahkanlah ke atas negeri dan negara kami keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dari segala perkara yang boleh mengganggu-gugat keharmonian dan keutuhan perpaduan rasa menghormati sesama rakyat yang kami nikmati ketika ini. Allahumma ya mujibad da'wat wa qadiyal hajat, atas sifat rahmat-Mu kami mendatangan jua, ya Allah, dengan penuh pasrah agar Engkau sentiasa memberkati kami dengan bimbingan dan hidayah-Mu yang berterusan. Engkau padukanlah hati kami dengan kasih sayang, jiwa kami dengan rasa penghormatan dan kebanggaan menjadi anak Malaysia. Moga kami bersatu, berpadu kekuatan demi membina kecemerlangan dan memacu kemajuan rohani dan jasmani sebagai pengisian kemerdekaan Ibu Pertiwi tercinta. Allahumma ya wasi'al maghfirah wa ya munzilal barakah wa rahmah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar dibimbinglah hati kami dengan hidayah-Mu, dicucurilah diri kami dengan pandangan rahmat-Mu, dan dibantulah kami dengan sifat rahim-Mu, agar kami terus bersatu dan bersama gerak menuju matlamat yang satu untuk membina dan membangunkan negeri dan negara kami yang merdeka, maju dan berdaya saing, demi mempertahankan negara kami yang berdaulat di bawah naungan rahmat dan nikmat-Mu. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, tetapkanlah iman kami, ikhlaskanlah niat dan usaha kami, teguhkanlah hati kami dengan kesabaran, luruskan tujuan kami dengan kejujuran, agar dapat kami hulurkan tenaga dan bakti dengan penuh ketulusan untuk membangun dan membina negara dan ummah ke arah kejayaan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kepadamu jua, ya Allah, kami pasrah menggantungkan segala harapan agar usaha dan amal kami selama hayat di kandung badan
dipikirkan sebagai amal soleh dan kebajikan, agar dapat menjadi bekalan ketika berhadapan denganmu di hari kebangkitan, di waktu seluruh manusia mendapat balasan antara kebaikan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merekam kelanjutan. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ghani bin Senang atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, kesempatan Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi bulan September ini mohon izin untuk ruang dan masa seketika bagi tayangan video korporat sektor perancangan dan pengurusan PPD sebagai perkongsian bersama. Sama-sama kita saksikan. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan struktur baharu organisasi sektor pendidikan secara berperingkat berkuat kuasa 1 Jun 2019. Salah satu sektor baharu yang diwujudkan dalam Jabatan Pendidikan Negeri adalah sektor perancangan dan pengurusan PPD atau lebih dikenali sebagai SPPD. Struktur organisasi sektor perancangan dan pengurusan PPD terbahagi kepada 4 unit utama. Unit pengurusan strategik dan kualiti. Unit pengurusan dasar, inovasi, penyelidikan dan aduan. Unit pengurusan transformasi PPD. Unit perancangan kewangan dan pembangunan. Unit pentadbiran. Sebagai sektor yang paling kanan di JPN, SPPD membantu pengarah dalam merancang, menyelaras, mengurus, melaksana 12 fungsi utama SPPD. Membangunkan plan strategik pembangunan pendidikan negeri yang selari dengan plan jangka panjang KPM. Merancang dan menyelaras pengurusan transformasi PPD. Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan JPN dan PPD. Menyelaras keperluan unjuran enrollment, kelas dan guru di sekolah-sekolah bawah kawalan JPN. Menyelaras pangkalan data sebagai pusat sehenti bagi JPN dan PPD. Merancang dan menyelaras projek pembangunan termasuk skop dan anggaran kos bagi projek jangka panjang. Menyelaras keperluan pembangunan bagi urusan pembukaan atau pemindahan sekolah. Menyelaras pemilihan program-program utama untuk dilaksanakan di peringkat negeri atau wilayah dan PPD. Menyelaras dan memastikan pematuhan pelaksanaan terhadap langkah-langkah penambahbaikan daripada hasil laporan audit dan nazirat. Menyelaras, memantau dan memberi khidmat nasihat ke atas pematuhan dasar dan standard kualiti merentasi sektor serta pelaksanaan inisiatif kualiti, inovasi dan penyelidikan di peringkat JPN dan PPD.
menyelaras pengurusan aduan awam di peringkat negeri atau wilayah. Dan yang terakhir, menyelaras maklum balas berkaitan pendidikan kepada pihak berkepentingan. Seiring dengan perubahan pengurusan pendidikan di Malaysia yang mencabar, SPPD sentiasa menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan dan pengurusan. Antaranya sentiasa menyediakan ruang perbincangan antara sektor di JPN dan PPD. Bagi memastikan pengurusan JPN di taraf yang cemerlang, SPPD juga menjadi peneraju utama dalam pelaksanaan standard kecemerlangan JPN di Sabah. Standard Quality JPN sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan sistem pengurusan dan proses penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. SPPD terus mengorak langkah bagi memastikan JPN sentiasa berada di hadapan untuk membantu merealisasikan kata-kata semangat JPN Sabah. Katakan tidak kepada nombor 16 dan ya untuk 10 terbaik. Demikianlah tadi tayangan video korporat daripada Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, meneruskan majlis sama-sama kita hayati ucapan oleh Tuan Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Sabah Maju Jaya, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Misteri Minty Radin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha semua timbalan pengarah, semua ketua penolong pengarah kanan, ketua kaunselor pendidikan negeri, ketua-ketua penolong pengarah, semua tuan-tuan, puan-puan pegawai pendidikan daerah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya jua kita dapat mengadakan majlis perhimpunan bulanan bagi bulan September 2021. Bagi pihak urustia perhimpunan, kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Misteri Minty Radin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, atas kesudian bersama hadir dan seterusnya meresmikan Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi bulan September 2021. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jika pada bulan Ogos yang lepas kita telah sama-sama meraihkan sambutan kemerdekaan, pada sambutan kali ini sesuai dengan kehadiran bulan September, maka urustia sambutan telah memilih Hari Malaysia sebagai tema sambutan. Oleh itu, saya ingin menyeru semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di mana jua anda berada untuk sama-sama meraihkan sambutan pada kali ini dengan penuh kesyukuran, semangat patriotik dan cinta akan negara kita Malaysia dengan sepenuh jiwa dan raga, iaitu sebagai sebuah keluarga besar, iaitu keluarga Malaysia. Yang berbahagia Datuk, Doktor dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Hari Malaysia perlu kita sematkan dalam ingatan untuk kita terus mengukuhkan nilai perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita perlu melakukannya bersama-sama tanpa mengira kaum, bangsa dan agama dengan azam yang kuat untuk kita bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana negara kita masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan aman dan harmoni. Walaupun kita
masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dengan pengamalan norma baru. Hari Malaysia begitu signifikan kepada seluruh rakyat Malaysia, lebih 32 juta rakyat Malaysia yang berbilang etnik, agama dan budaya, tidak kira di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Hari Malaysia memberi makna besar kepada rakyat kerana ia adalah detik penting yang menyatukan rakyat di ketiga-tiga wilayah terbabit, yang akhirnya melahirkan Malaysia yang berdaulat. Justru itu saya mengajak rakan-rakan untuk terus menyemarakkan keharmonian yang dikecapi selama ini demi negara yang tercinta dan sekaligus memartabatkan agenda dan hala tuju Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Marilah kita sama-sama menghayati semangat Hari Malaysia ini dalam semangat keluarga Malaysia yang besar dan seterusnya keluarga pendidikan, dengan diselami semangat Sabah hebat untuk terus memacu kecemerlangan anak-anak kita, anak-anak Malaysia di negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah pekerja cemerlang sempena perimpunan bulanan bagi bulan September ini. Saya berharap tuan-tuan dapat menjadi role model terbaik kepada warga yang lain dalam mengoptimumkan kompetensi dan potensi dan terus mencurah bakti dan ikhmat terbaik kepada organisasi masing-masing. Anugerah ini juga bermakna tuan-tuan telah menyumbang bakti terbaik bagi Jabatan Pendidikan Negeri khasnya dan negara amnya. Tahniah. Sempena perimpunan bulanan ini, kita juga berkongsi kegembiraan bersama keluarga kita meraihkan hari jadi pada bulan September. Senada dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi, happy birthday. Semoga anda semua terus dikurniakan keberkatan, keapiatan dan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mewakili rakan-rakan sektor perancangan dan pengurusan PPD ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin atas bimbingan dan pimpinan yang diberikan sempena pelaksanaan perimpunan bulanan kali ini. Tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa kerja Perhimpunan SPPD yang diterajui oleh unit pengurusan dasar, inovasi, penyelidikan dan aduan dipimpin oleh KPP Puan Masniah binti Masri, Encik Tam Yun Fok, KPP unit pengurusan strategik dan kualiti, Puan Lina Haji Hasin, KPP unit perancangan dan kewangan dan pembangunan, Encik Albert Lai Chin, KPP unit pengurusan transformasi dan PPD, Puan Nurhayati Binsil, KPT SPPD dan semua rakan-rakan SPPD. Anda adalah yang terbaik. Penghargaan dan terima kasih juga kepada semua timbalan pengarah KPPK, KPPN dan KPP Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Terima kasih kepada Tuan Saleh Linggam, KPP SSTP, Puan Nobalin Jau, KPP SPM ICT dan warga sektor yang banyak membantu kami khususnya dalam perkara-perkara melibatkan teknikal dan rakaman dalam perhimpunan kali ini. Penghargaan dan terima kasih juga saya rakamkan buat semua tuan-tuan dan puan-puan timbalan PPD sektor perancangan, PPD atas komitmen bersama-sama dalam membantu kami dalam perhimpunan kali ini. Saya akhiri ucapan dengan dua rangkap pantun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kekalkan kemerdekaan mutlak agar Malaysia terus disanjung. Tiada kata seindah bahasa Malaysia bahasa utama. Negara kita berbilang bangsa, kekalkan kemakmuran hidup bersama. Demi Malaysia, bertawakallah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas ucapan aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baiklah, kini tibalah ke acara yang dinantikan, iaitu amanat dan perkongsian oleh Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kita hayati bersama, dipersilakan. Salam sejahtera. Salam Malaysia Merdeka, Malaysia Prihatin. Salam Sabah Maju Jaya. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Terima kasih kepada pengerusi majlis Yang Berusaha Encik Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, yang dihormati Tuan Haji Abidin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Tuan Haji Dr. Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Encik Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai pendidikan daerah, pengetua-pengetua, guru-guru besar, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan Negeri Sabah yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kerana sekali lagi kita dapat meneruskan program perhimpunan bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada pagi ini. Tahniah dan terima kasih kepada Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD JPN Sabah atas kesepakatan menjayakan perhimpunan bulanan JPN Sabah bagi bulan September tahun 2021. Tanggal 31 Ogos yang lalu kita sekali lagi telah pun menyambut kedatangan bulan kemerdekaan negara yang ke-64, dan sambutan bulan kemerdekaan negara ini diteruskan dan disemarakkan lagi sehingga 16 September yang merupakan tarikh keramat bagi negeri Sabah, khususnya apabila menyertai persekutuan untuk membentuk negara Malaysia yang merdeka. Apabila kita menyingkap kembali sejarah perjuangan kemerdekaan, terbukti bahawa peluang dan pemimpin negara terdahulu telah pejuang dan pemimpin negara yang terdahulu telah menggembleng tenaga mengharungi duri ranjau dengan keringat demi menjadikan Malaysia dan Sabah khususnya bebas daripada belenggu penjajah. Oleh itu suka saya mengingatkan seluruh warga pendidikan agar kita mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Adalah amat penting untuk kita meningkatkan pemahaman dan menjiwai makna kemerdekaan melalui sistem pendidikan, kerana menjiwai erti kemerdekaan adalah tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia. Apatah lagi tanggungjawab yang kita galas sebagai warga pendidik sangat signifikan dalam membentuk semangat patriotisme dan jati diri anak bangsa yang merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan yang dihormati, sambutan Hari Malaysia yang kita raikan pada 16 September setiap tahun pastinya akan lebih bermakna apabila kita dapat membantu membuat perancangan pembangunan bagi memastikan anak-anak didik kita di sekolah disediakan dengan persekitaran infrastruktur sekolah yang kondusif dan selamat agar mereka lebih merasai makna kemerdekaan negara. Justru bersesuaian dengan salah satu peranan sektor perancangan dan pengurusan PPD sebagai sektor yang bertanggungjawab merancang serta menyelaras perancangan projek pembangunan infrastruktur sekolah berasaskan data, maka suka saya mengingatkan agar semua peringkat pengurusan pendidikan khususnya di peringkat PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah,
agar sentiasa peka atau untuk memantau keperluan infrastruktur sekolah yang perlu dibangunkan. Usaha ini bagi memastikan kita dapat menyediakan persekitaran pendidikan yang terbaik kepada semua anak didik kita tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Dalam masa yang sama juga, kepelbagaian data rujukan yang diguna pakai di peringkat kementerian seperti data EMIS dan data EPDM murid perlu sentiasa dijadikan sebagai asas rujukan agar pembangunan yang dirancang lebih efisien, sistematik, berfokus keperluan dan bersifat jangka panjang. Perkara ini bertepatan dengan usaha meningkatkan keupayaan JPN dan PPD serta sekolah dalam menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan seperti yang terkandung dalam anjakan ke-6 Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan yang saya hormati, selari dengan usaha kepimpinan negara meneruskan legasi kemerdekaan negara melalui pelbagai transformasi di peringkat persekutuan dan negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut memperkenalkan penstrukturan baharu KPM dengan memperkasakan peranan Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah sebagai ejen mentransformasikan pendidikan negara. Program transformasi daerah yang berteraskan konsep sokongan dan accountability telah diperkenalkan bagi memastikan penyaluran penyampaian yang lebih jelas dari peringkat pusat ke peringkat sekolah. Mekanisme ini diletakkan melalui peranan Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah yang diberikan lebih hak untuk membuat keputusan dan berinteraksi secara langsung dengan sekolah. Oleh itu, bagi memayungi aspirasi ini, besarlah harapan saya agar kepimpinan dan warga pendidikan di semua peringkat meningkatkan keluasan operasi bagi membolehkan JPN dan PPD menyesuaikan dasar dan program yang lebih menepati keperluan khusus sekolah. Memberikan sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan berdasarkan analisis data dan punca masalah, menambah akses kualiti dan equity bagi mencapai KPI yang disasarkan, memperkasa mekanisme pemantauan melalui dialog prestasi secara berfokus. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan yang saya hormati, bagi memastikan masa depan Malaysia dan Sabah sentiasa gemilang melalui sistem pengurusan yang berkualiti, maka proses kerja buat kita di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah perlu sentiasa dipertingkatkan selaras dengan keperluan pengukuran dan penilaian impak kepada kualiti perkhidmatan kita. Maka penilaian kecemerlangan PPD dan JPN turut diukur melalui penerapan kecemerlangan PPD dan standard kecemerlangan JPN yang baru sahaja diperkenalkan. Melalui dua mekanisme pengukuran ini, tahap dan potensi pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan negeri dari aspek kepimpinan, pengurusan organisasi dan keberhasilan akan dapat dikenal pasti. Saya amat berharap melalui penerapan PKPPD dan SKJPN ini akan mendorong setiap personel di peringkat jabatan, PPD dan sekolah menambah baik kerja buat masing-masing melalui pengurusan yang lebih sistematik, pelaksanaan amalan-amalan terbaik dan penambahbaikan secara berterusan. Usaha murni ini pasti akan meningkatkan kecekapan pengurusan dan keberhasilan murid yang lebih menyeluruh dan seimbang meliputi aspek kurikulum, sasia dan co-kurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin merekamkan ucapan syabas dan tahniah kepada seluruh warga pendidikan yang menjiwai makna kemerdekaan melalui khidmat bakti cemerlang yang ditunjukkan sepanjang perkhidmatan.
Mungkin segelintir kita tidak dapat merasai nikmat kerja buat cemerlang kita pada hari ini, tetapi percayalah, ia pasti akan dirasai dan dikenang oleh generasi akan datang yang akan meneruskan legasi mempertahankan kemerdekaan Malaysia yang kita cipta, yang kita cintai. Suka saya memetik kata-kata, jangan tanyakan apa yang negara lakukan untuk kita, tetapi tanyalah apa yang dapat kita lakukan untuk negara. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada sektor perancangan dan pengurusan PPD JPN Sabah atas penganjuran perhimpunan bulanan ini dengan jayanya. Syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah pekerja contoh, penerima kenaikan pangkat, dan mereka yang meraihkan sambutan hari lahir pada bulan September. Semoga tuan-tuan dan puan-puan terus cemerlang dalam perkhidmatan dan menyumbang kepada pembangunan pendidikan anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Majlis merekamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, atas amanat dan perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, kesempatan ini dimanfaatkan lagi dengan kita sama-sama menyaksikan penyerahan buku laporan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi tahun 2020, penyerahan anugerah khas bulanan dan segmen santunan kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi kelahiran bulan September. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan.
Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian anugerah itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Hadirin sekalian, ayo kita semarakkan lagi nilai kemerdekaan yang kita kecapi. Untuk itu, sama-sama kita nikmati dan hayati penutup lagu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah.